Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi menunggu, dan malam ini saya ingin memperkenalkan satu lagi vitamin yang tak pernah ada dalam buku nutrition, tapi ada dalam buku kehidupan kita. Anda boleh teka tak apa dia yang tulis tadi? Siapa yang dah tulis tu mungkin dah boleh tulis lagi sekali. Ramai yang nak tahu apa maksudnya vitamin M pada malam ni. Cepat. Semua orang patut tahu. Dan ni tak kira bangsa, tak kira jantina, tak kira agama, semua terdedah ataupun mesti berdepan dengan masalah kekurangan vitamin M. Dan selalunya vitamin M ni bukan kata 1-2 million, kalau rakyat kita bermilion-milion yang tidak cukup ataupun kekurangan vitamin M. Ataupun anda boleh tahu bahasanya ialah malam ni you sendiri akan menerima fakta sama ada betul tak betul. Saya cek statistik yang berada di Malaysia, Indonesia, negara terutama sekali negara Tenggara Asia ni. Saya rasa itu semua gara-gara cerita orang. Yang penting cerita kita pada malam ni, kita ni, anda dan saya. Boleh tak siapa saja yang follow through dengan program saya ni tekan like sekarang, sebab saya nak share dengan ramai lagi yang kononnya okey tapi sebenarnya tak okey. Dulu saya cerita banyak daripada kita kekurangan vitamin D3, kekurangan omega 3, kekurangan vitamin E dalam badan, itu confirm kalau ambil darah. Tapi yang ni kalau ambil darah tak tulis kat situ. Sebab apa? Jawapannya dah ada dalam tangan you dalam hitungan setiap bulan. Ni dia, dengar. Setiap bulan kita boleh cek sama kita punya vitamin M itu cukup atau tak cukup. Boleh. Okey, tulis kat situ apa dia vitamin M tu, cepat. Semua dah tahu sebenarnya, tapi kita buat-buat tak tahu je. Okey, senang sahaja. Vitamin M adalah M stand for money. Okey, cuba you fikir elok. Okey, you mungkin rasa macam saya nak melawak pada malam ni. Betul, kita santai. Setiap malam pun kita melawak. Tetapi dalam kita santai-santai, dalam kita sampaikan mesej kepada anda, sebenarnya dia terkena kepada sesiapa saja yang terkena. Dia tak boleh lari dan dia tak boleh kita keluar daripada perangkap ini selagi mana kita tak terbuka hati untuk membuat sesuatu. Nothing will change kalau you masih melakukan sama saja. Contoh makanan, kalau nak vitamin yang bagus-bagus, betul tak? Kalau kita masih makan makanan yang salah, macam mana kita nak makan ataupun mendapat vitamin yang betul? Kan? Sama juga vitamin M. Saya kata saya balik pada Sungai Petani, saya menemui beberapa kumpulan, ada yang daripada kumpulan ibu tunggal. Saya bertemu dengan beberapa individu yang bertemu dengan saya, yang ceritanya malam ni adakah hubungannya, kaitnya rapat dengan penyakit? Jawapannya yes or no, cepat. Adakah bila kita tak cukup vitamin M ni, yang M maksudnya apa? Money. Okey, kalau tak cukup, adakah dia berkait paut dengan penyakit? Jawapannya cepat. Jawapannya Y yang paling besar. Yes. Okey, kalau setakat you tak cukup vitamin E saja, atau kadang-kadang tak cukup vitamin B ataupun iron, okey, masih lagi okey. Tetapi kalau tak cukup vitamin M, semua vitamin-vitamin ni, saya mulakan dengan budak kecil dahulu. Dengar ya, dengar elok. Sebab komplain yang saya dapat daripada Sungai Petani ialah dari sudut keuangan, dari sudut kemiskinan, dari sudut tak cukup nak beli beras pun, tak cukup nak beli ayam, tak usah kira lah sekarang ni kan. Jadi bila makanan tu terganggu dan tidak mencukupi, saya mula dengan budak-budak dulu. Saya boleh bayangkan, saya tanya dia orang, anak macam mana, cucu macam mana. Dia kata, Allah doktor, kalau boleh makan dengan nasi, dengan ada ikan kering pun, dia pun buat macam tu. Jadi tuan-tuan sekalian, saya dengan semangat yang fresh, saya bawa daripada Sungai Petani, dan saya minta lah you all dengar ni. Kalau berlaku di kawasan anda, jangan anda rasa sedih saja, tak cukup. Saya tak nak you orang panggil simpati saja. Saya tak nak simpati, sebab simpati tak akan membawa kepada apa-apa perubahan. Yang penting apa yang kita nak buat malam ni. Sebelum tu kita kena kenal pasti dahulu kenapa kemiskinan ni berlaku. Selain daripada di masalah PKP, selain daripada masalah ekonomi kita, tapi ada kaitan semua. Okey, sebab apa? Ni semuanya bermula daripada kekuatan
pemimpin ataupun kita sendiri sebagai pemimpin rumah kita, rumah tangga kita, kita kena jadi orang yang terbuka fikiran dan ambil idea-idea yang mungkin boleh membantu, walaupun tambahan cuma 5-10% lagi daripada income ataupun pendapatan kita. Tapi inilah dia perbezaannya antara bandar dan kampung. Ataupun orang bandar pun masih ramai lagi yang saya tahu yang berkelandangan, yang kalau you malam ni keluar pukul 12, hari tu masa kita buat bulan puasa tak salah saya, bila staff saya adalah sikit kita bantu orang kata apa, buat CSR tu kan, servis untuk orang-orang miskin ni, sikit-sikit kita tolong bantu mengikut kita punya kemampuan juga. Kita dapati ramai lagi yang tidur tepi jalan ni di Kuala Lumpur ni. Di jalan-jalan you tengoklah, pergi malam ni tengok penuh, bila kita keluar aja bagi makan macam semut nanti mai. Dan yang saya jadi macam ni malam ni nak jadi bukan emosional, tapi jadi nak buat sesuatu tu bukan pasal orang dewasa. Yang paling sedih ialah kanak-kanak kecil yang belum pergi sekolah lagi dah kena sengsara dan kena meneruskan perjuangan hidup mereka tanpa mereka tahu. Budak-budak. Jadi ada dua jenis penyakit yang terkenal, terutama sekali di negara-negara ketiga. Kita pun kalau tak jaga betul, dia turun balik negara ketiga lah. Dan memang ada pun tempat-tempat dalam Malaysia ni dah dikenal pasti yang dipanggil bawah daripada paras kemiskinan. Berarti kalau dulu saya dapat figure sebelum PKP, katanya 2019 kita lebih kurang 8%. Bila nak masuk ke PKP, saya rasa dia lagi naik, mungkin double kot. Tatah dah 18% kot. Berarti hampir 20% kalau dah bawah paras kemiskinan. Setiap 10 orang yang hidup kat Malaysia ada 2 yang papa kedana. Kita cakap bukan kita nak mengecilkan sesiapa, kita nak cuba mencungkil vitamin M ni kenapa menjadikan dia ramai berpenyakit. Saya mulakan dengan budak-budak, saya kata, kalau duit tak cukup, kalau kemiskinan yang menjadi punca utama, dan kenapa kita kena benteraskan dia, kenapa kita cuba selesaikan isu kemiskinan ni, ialah ambil penyakit budak-budak dulu. You pernah dengar tak penyakit nama kwashiorkor dengan marasmus? Ini adalah penyakit yang disebabkan bukan nak cerita makanan yang kayangan tu, yang best quality semua. Nak bagi cukup makan sahaja dahulu, yang penuh dengan orang kata apa, kalau tak mahal pun kena ada protein juga, mau tak mau. Sebab apa? Protein adalah untuk budak-budak membesar, faham tak? Yang daripada 6 bulan hingga 6 tahun. Selalu mereka ni lah yang menjadi kadar kematian tinggi di negara-negara ketiga sebab tak cukup makan. You pernah tengok tak gambar-gambar budak-budak, selalunya mereka tunjuk gambar Afrika lah, tapi kat Malaysia ada. Kalau you tengok budak-budak kecil ni yang boroi perut, tapi badan dia ada kerangka, macam tulang-tulang rusuk ni nampak. Boleh bayangkan tak mereka ni? Budak ni tak besar sebab dia terencat. Tahu tak terencat? Dia bantut. Pasal apa? Pasal mak bapak mereka tak cukup duit nak bagi makanan yang asas dahulu, iaitu makanan yang berbentuk okeylah karbohidrat untuk badan tu jadi steady sikit, sebab mereka nak kena lari sana lari sini, budak-budak kena perlukan sugar, glukos dan sebagainya. Tapi tak apa, kecil-kecil kita tak usah cerita tentang diet semua ni, tapi yang penting daging-daging tu, ataupun masa budak-budak tu ikan dan sebagainya. Sebab apa? Mereka perlu telur semua tu nak membesar. Tak cukup, okey. Bila tak cukup, makanan-makanan macam tu sebab dia mahal, okey, dan tak mampu. Saya kata tadi, mak bapak yang saya dengar aduan daripada Sungai Petani tu, dia kata apa? Ni mereka kat kampung-kampung, doktor kalau ada duit lebih bagilah sikit. Pasal apa? Mereka duk makan dengan nasi kosong dengan kicap aja. Faham tak? Balik pada penyakit yang saya kata kenapa ada kaitan rapat. Yang paling takut ialah penyakit dipanggil kwashiorkor. Nama apa nak sebut susah. Satu lagi dipanggil marasmus. Dua-dua ni penyakit yang pendek cerita disebabkan makanan. Kita fokus makanan, duit. Kalau tak ada duit, tak cukup makanan. Confirm. Okay, kalau harap orang nak bagi derma saja pun kadang-kadang orang bagi sat dengan minyak, dengan beras, dengan kadang-kadang roti lah, biskut dan sebagainya. Tak usah kira lah sihat tak sihat semua tu. Yang tu pun kadang-kadang sat je habis. Betul tak? So kadang-kadang tak cukup berbulan-bulan, berminggu-minggu, kot-kot baru orang nak mai bagi lagi. So cuba kita buka mata semua, macam mana kita nak membangunkan balik masyarakat kita supaya mereka tu cukup vitamin M.
Jadi sebenarnya asal usulnya vitamin M berkurangan sangat-sangat. Satu lagi, penyakit yang tak boroi itu budak-budak, dia akan satu lagi penyakit yang orang panggil dia tak cukup langsung. Tadi tak cukup tetapi dia boleh makan banyak beras. Maksudnya banyak nasi kosong, ataupun banyak makan karbohidrat, dia jadi buncit dengan dia punya liver dah rosak semua tu, dan dia dah tak besar lagi dah, dan nak pergi sekolah pun terencat pemikiran, otak dia pun dah tak jadi bijak lagi dah. Yang ni yang kita sedih sangat. Faham? Okey, tak usah fikirlah depa nak pergi kindergarten lah, tadika semua, sorry, tak ada. Okey, so dari segi pelajaran terganggu, penyakit, dan mereka orang-orang yang kalau kita tengok yang macam tu yang tidak cukup vitamin M ni, bukan takat yang bawah paras kemiskinan saja, ramai yang di paras miskin, bawah yang betul-betul serius miskin, yang atas lagi 50% rakyat kita dalam keadaan yang tak mampu sebenarnya, cukup-cukup makan je, cukup-cukup tak bagi bumbung tirih je. Jadi ramai lagi 50%, semua kita campur ni, dalam rakyat kita masih lagi dalam keadaan kalau suruh bayar sehari RM1 pun, saya pernah minta dia orang kalau nak belajar berniaga contoh kan, nak ni lah, kita nak bantu dia orang, tak boleh doktor, kalau setahun saya dah kena bayar RM365, jadi tak boleh. Jadi nak berniaga apa pun tak boleh, sebab RM365 dalam setahun tak mampu. Jadi kita kena cari jalan macam mana ibu bapa ni supaya menghilangkan masalah tak mampu nak mulakan sesuatu untuk dapat income yang lebih sikit daripada yang mereka tengah dapat sekarang. Ni saya nak hebahkan ni supaya kita carilah depa ni pasal apa? Paras kemiskinan, bukan bawah pada kemiskinan, paras kemiskinan. Saya tengok-tengok dalam 100-200 orang yang saya jumpa kat Sungai Petani ni, saya ingat mereka punya cerita mewakili ramai lagi rakyat yang memang tak mampu main pun, daripada jauh pendalaman nak main Sungai Petani, mana mereka nak main apa, betul tak? Tuan sekalian, kita tengok vitamin M untuk budak-budak, dua penyakit yang besar. Penyakit cirit-birit, tahu tak? Penyakit kulit, penyakit asma, penyakit yang menyebabkan kadar kematian tinggi, mereka ni lah 6 bulan hingga 6 tahun. Pasal apa? Contoh TB, budak-budak batuk kering ni, jangan main-main. Lepas tu walaupun jarang kena untuk budak-budak, tapi boleh kena tak penyakit seperti asma, seperti penyakit-penyakit tadi yang disebabkan kekurangan makanan tadi, semua tu boleh sampai mereka jadi letih, lesu, tak boleh bergerak, dan kadang-kadang bawa maut. Itu yang bahaya. Baik, kita naik pada mereka yang pergi sekolah pula. Bila pergi sekolah tak ada duit juga, betul tak? Nak beli baju sekolah, nak beli kasut dan sebagainya. Mereka kata, saya dengar kat Sungai Petani, 3/4 daripada sekolah-sekolah perkampungan tu mesti ada ni program makan. Jadi ramai daripada mereka qualify. Maksudnya kata apa, mereka boleh lulus untuk dapat bantuan makanan. Jadi sekurang-kurangnya mereka gaji pergi sekolah. Pasal apa? Cikgu kata kat sana boleh makan dulu sebelum start sekolah. Jadi mereka dapat makan kat sekolah tu, di situ saja dia orang makan. Kata balik rumah tak tahu boleh makan tak boleh makan. Bayangkan. Jadi alhamdulillah sekolah-sekolah you mainkan peranan yang penting, bagilah kat mereka berterusan. Okey. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. So alhamdulillah sekolah mainkan peranan. Teruskan. Kementerian Pendidikan, alhamdulillah you mainkan. Saya dengar Ministry of Education masih sambung program makan. Saya tak mau tanyalah mereka bagi makan apakah susu yang tak betul semua tu. Lain kali kita cerita, sebab ada cara pemakanan yang lebih murah, lebih efektif, lebih sihat. Pasal apa? Makan tak cukup, kalau duit tak cukup, berpenyakit. Bila naik secondary school pula, ramai yang memerlukan handphone lah. You tahulah zaman sekarang ni budak-budak atas pada, tak usah kata secondary school, primary school pun mak bapak ada bagi handphone kadang-kadang. So sebab tu budak-budak kampung, anda jangan terlalu terdedah kepada social media ni, terutama sekali yang masih bersekolah. Pasal apa? Nanti you akan jadi sedih. Tahu tak sedih? Sebab bila you tengok
dalam TikTok, you tengok dalam IG atau Facebook dan YouTube semua ni, masya-Allah, saya takut you dah lah kita vitamin M tak cukup. Depa pula kadang-kadang tu dia menunjuk-nunjuk yang teror-teror sampai budak-budak muda pun dah pakai ni lah pakaian-pakaian yang you teliok nak tengok, betul tak? Jadi saya kesian lah tengok budak-budak ni. Jadi saya tak tahu siapa nak berhenti apa nak buat siapa, tapi yang penting kita tak boleh stop orang yang nak nak kedepankan diri dia, sebab mungkin ada bisnes-bisnes yang perlu kita tunjuk sikit kejayaan barulah orang boleh percaya kot. Tetapi yang penting ni budak-budak muda ni, tolong bila kita punya bapa dan mak tak cukup vitamin M, you jangan galak nak tengok benda-benda macam ni, sebab takut nanti you terpikat nak benda tu tapi tak mampu. Maka jadi apa? Jadi stres. Bila jadi stres, penyakit boleh datang tak? Seumur kecil 3-14 tahun dah ada penyakit autoimun, dah ada penyakit depresi, tahu tak? Dah ada penyakit nak bunuh diri. Tak gila ke zaman sekarang kalau sampai macam tu? Tapi saya sebagai seorang individu, saya mengharapkan you sebagai follower, dengar elok-elok pakcik cakap ni, tolong betulkan keadaan anak dan cucu kita supaya redakan hati mereka. Maksudnya amankan hati mereka. Memang mereka dah dekat dengan Tuhan semua, alhamdulillah, you dah ajar dia orang kan, tapi tak cukup cuma merasakan dekat, tapi kena buat perkara-perkara yang tidak membawa you orang panggil terpesong ke arah terlalu moden ni, sebab dia memerlukan vitamin M. Tak tahulah mereka yang tunjuk you dalam TikTok, dalam nampak seronok pergi melancong sana melancong sini tu, betul. Kalau nak bagi semangat untuk orang bangun nak tengok negara luar, sharing-sharing tak apa. Jangan sampai menjadikan penonton kita tu jadi sedih. Saya ulang lagi sekali, jangan sampai jadikan orang yang tak cukup vitamin M tu, salah satu daripada contribution kita ialah tidak menerukkan hati mereka. Maksudnya tidak menjadikan mereka lebih kecil. Faham tak? Itu. Baik, balik pada cerita penyakit pula. Apabila you stress, apabila tak cukup vitamin M, saya nak bagi list penyakit. Dengar tak? Okey, nak dengar tak? Okey, list yang pertama sekali ialah penyakit insomnia. Ni dah sampai peringkat orang besar dah. Orang dewasa dah. Tak kira lah atas pada 18 je, bila lepas college je, terutama sekali yang berfamily. Tanggungjawab bukan atas diri sendiri saja, bahkan tanggungjawab atas anak, isteri dan keluarga, termasuklah rumah tangga dan sebagainya. So, nombor satu penyakit yang paling senang you kena ialah kalau tak cukup, dah duk fikir selalu je, dan setiap bulan you check balik, macam check darah setiap 3 bulan sekali. Ni setiap kali 27 hari bulan kadang-kadang dia main lah hari gaji tu, dia dah mula pening. Bila pening, kadang-kadang kalau cukup tak apa, tapi yang penting kalau tak cukup you nak buat apa? Lain kali. Selalunya kalau you ada insomnia, kalau you tak cukup tidur, ataupun ada apnea, penyakit yang teruk sangat tu, bila tidur terbangun-bangun sampai tercungap-cungap tu, cuba cek tengok, adakah sebab you gemuk saja? Selalunya orang gemuk jadi macam tu kan? Ataupun you vitamin M dah kurang. Kurang tak apa, kalau ada alung pula tengah duk kerja, atau orang duk telefon setiap bulan duk minta hutang, memang you bukan takat insomnia, you akan makan pun dah tak lalu, ataupun makan pakai suap saja, apa yang masuk pun tak sedar. Pasal apa? Bila habis 2 minggu, duit dah habis, lagi 2 minggu tak tahu apa nak buat, maka makanlah apa tinggal saja. Yang ni yang menyebabkan you dah tak menghadamkan makanan you. Betul tak? You rasa you makan, tetapi kalau kepala you duk fikir je tak cukup, maka you punya absorption, you rasa you makan macam dah kenyang, tapi kenyang sahaja. Maka penyakit akan datang apabila pencernaan protein, karbohidrat dan lemak tidak tenteram atau tidak balance. You akan dapat penyakit seperti, tadi saya kata satu, masalah tidur. Nombor 2 tu, kalau vitamin tak cukup, tidur tak boleh, tahu, jangan main. Nombor 2 ialah masalah rambut gugur.
Memanglah kalau kita pakai makan je untuk kenyang tapi tak balance dengan sayur buah-buahan kan, kadang-kadang kita malas nak beli ataupun tak ada duit nak beli sebenarnya. Jadi tuan-tuan sekalian, gugur rambut, okey, lepas tu cepat rabun mata. Sebab apa? Tak cukup vitamin A. Budak-budak tadi saya lupa nak cerita, ramai yang jadi buta kat negara ketiga adalah disebabkan tak cukup vitamin A. Vitamin A datang daripada makanan-makanan yang berzat, betul tak? Okey. Lepas tu protein daripada sayur-sayuran yang menghijau kalau yang ikut diet. Tak ikut diet, dia ambil telur, dia ambil daging. Mana nak beli, lagi mahal kan? Baik, sambung. Lepas tu penyakit mata, penyakit kulit. Kalau orang yang mikir banyak, selalunya dia naik, orang panggil kelemomor. Kan saya cerita kat you, kelemomor hari tu, dia ada kaitan dengan bila you tak happy, kepala you bengang all the time. Jadi buah pinggang pula. Yelah, buah pinggang pun rosak juga disebabkan apa? Bakteria you yang tak happy. So bila bakteria tak happy, dia keluar penyakit nama leaky gut. Pernah dengar leaky gut tak? Leaky gut ni maksudnya lubang-lubang. Perut kita jadi bocor-bocor, maka protein akan terlepas masuk kat dalam yang tak sepatutnya besar tu. Patutnya dihadam dulu tapi kita tak boleh hadam, maka dia jadi leaky gut. Leaky gut saja boleh keluar 10 jenis penyakit dia yang bernama, title kepalanya nama autoimmune. Pernah dengar? Jadi kalau you kena masalah psoriasis yang bersisik tu, you boleh kena penyakit seperti eczema, penyakit acne. Senang dapat jerawat ni, okey, orang kata jeragat yang hitam-hitam tu disebabkan faktor tua. No. Sekarang orang yang umur 3-40 dah mula hitam-hitam tu kenapa? Sebab ada kaitan juga dengan leaky gut. Leaky gut ni boleh keluar thyroiditis, boleh dengar penyakit seperti leaky gut boleh penyakit seperti orang panggil macam gastritis, penyakit yang orang kata apa, rashes, okey, penyakit yang paling teruk sekali yang orang lupa ialah diabetes, high blood dengan masalah jantung. Leaky gut ni dia boleh ganggu, dan ujung-ujungnya kalau dia pergi ke liver boleh rosak jadi fibrous, lepas tu jadi cirrhosis, lepas cirrhosis jadi liver cancer. Okey, cakap tentang kanser pun boleh tak? You rasa kalau vitamin M ni tak cukup boleh kena kanser? Boleh tak boleh? Memang boleh, betul lah. Sebab kalau suami isteri dia selalu bergaduh pasal apa? Cuba cerita. Adakah selalunya pasal gunung nak berapi atau maksudnya rumah nak reban ke apa? Tak. Kadang-kadang yelah, kalau tak cukup duit memang rumah boleh reban pun, betul tak? Tetapi selalunya disebabkan oleh due weight. Tak percaya? Cuba you tak ada duit 3 bulan je, tengok masa tenteram tak rumah you. Ni bukan saya melawak, tapi you tengoklah bila dia datang dengan penyakit contoh GERD ataupun dia datang irritable bowel syndrome, ni maksudnya masalah gastritis atau masalah sedawa. Pernah dengar sendawa tu? Masalah cirit, masalah sembelit, semua tu ada kaitan dengan otak. Kan otak dengan perut dia ada orang panggil kolaborasi. Okey, so maka kalau you tengok penyakit you sakit belakang, urat tanpa sebab, itu antara petanda-petanda vitamin M dah mula mengganggu you. Kalau benar ada, you kena mengaku malam ni dan kita teruskan apa nak buat. Okey, nombor 1. Okey, macam mana nak, saya tak akan bagi you pergi selagi you tak dengar solusinya. Dengar. Solusinya ialah Rasulullah SAW telah pun banyak kali you dengar daripada ustaz-ustaz pun mengatakan rezeki harusnya 9/10 datangnya daripada apa? Daripada berniaga. Pasal apa you nak malu pula cerita berniaga sekarang? Quote lah you kata, doktor, you cerita pasal penyakit je, apa pula nak cerita pasal berniaga? Saya kata tadi, kalau vitamin M tak cukup, you nak buat apa? Nak tunggu Tuhan bagi saja? Sejak bila you belajar cuma tunggu ni? Kan, tu tak Tuhan kata, sebab tu aku bagi kau otak, bagi tangan, kaki, kudrat dan semangat. Kalau tak ada, kau jangan nak salahkan aku, sebab aku tunggukan engkau siapkan tempat aku nak landing. Dia macam helikopter, saya kata. Bila helikopter tu dah sampai waktunya nak bagi kat you rezeki, macam malam ni dia dah bagi cerita, dia dah tunggu berlega atas bumbung rumah you dan dia tengok you dah bersedia, zap, dia sampai. Dan kalau you pun terbuka, tempat rapi, dia akan landing. Tapi kalau you tak bersedia, maka persediaan merupakan adalah step pertama malam ni untuk menyelesaikan masalah tak cukup vitamin M. You kena bersedia untuk menerima.
macam bab filosofi orang Cina kata, kalau cikgu nak sampai, murid tu kena bersedia dulu, ataupun the other way around. When the student is ready, the teacher will appear. Apabila anak murid tu dah bersedia, cikgu akan sampai. Jadi bersedia. Satu, jangan benci kepada orang kaya. Ni dia. Ada saya tengok dan saya buat survey hati ke hati. When you speak, dia kata, betul lah dok, aku benci lah dengan orang kaya ni. Mula. You jangan sekali-kali cuba benci kepada orang kaya. Kalau dia buat cara betul ke, cara tak betul ke, you sabar je. Itu kerja dia dengan Tuhan. Tapi you tengok, cukup. Jangan nak sebut kalau tidak ada benda yang baik tentang orang kaya. Sebab apa? You telah cuba menukar aura orang kaya tu. You nak kena ambil sedikit sebanyak. Satu. Nombor dua, you terlalu nak mau, kalau saya kata nak kaya pun, nak jadi nampak macam orang kaya, macam mana cerita pun you nak nampak terlalu nak jadi macam orang kaya. Walaupun you miskin, kadang-kadang you act macam orang kaya. Yang tu salah besar. You kena rendahkan diri dulu, baru naik pelan-pelan. Itu dia. Nombor tiga, you terlalu memilih kerja. Kalau you nak pergi buat bisnes ke, jangan cuba terlalu memilih kerja. Sebab tu saya fikir-fikir balik apa nak jadi kepada generasi kita pada masa depan nanti. Sebab sekarang semua kerja-kerja buat kontraktor, buat construction, semua dah dimonopoli oleh kan bangsa asing tu tak, sama ada daripada Bangla ataupun daripada Bangladesh atau orang India ataupun orang Indonesia. Betul, anak-anak kita, cucu-cucu kita dah tak mau buat kerja tu semua. Jadi apa yang akan berlaku saya tak tahu. So you kena fikir. Tak sempat saya nak habiskan malam ni. Saya nak cepatkan, nak tengok apa lagi cara untuk you menghilangkan masalah tak cukup vitamin M. You kena rajin belajar, terutama sekali belajar untuk mencari rezeki lebih sikit. Zaman sekarang senang sikit sebab kita banyak pakai social media yang positif. Nak cepat kaya sangat pun bahaya. Jangan tinggalkan proses. Dia perlukan orang panggil apa, step by step. Ada orang tak sabar, itu yang habis tanah mak bapak dia apa, walaupun dia miskin tapi dia tinggal satu bidang tanahnya, yang tu pun dia gadai juga, sampaikan tak sabar-sabar. So you kena belajar sabar. Sebab vitamin M pun macam makanan juga. You tak boleh makan hari ni baik terus besok. You kena buat bulan ni, bulan depan, tahun ni, tahun depan, insya-Allah, asalkan you mau buat. Dan kalau you tak mau berubah langsung, saya tak boleh bantu you malam ni juga. Tapi malam ni juga kalau you nak boleh buat keputusan, kita boleh on. Sebab apa? Kita dah dengar cerita tadi. Tak mau kalau belum berlaku kat family kita, lagi you kena cepat hindarkan kemiskinan. Setengah orang tak sabar sampai tak boleh tunda langsung. Tunda dulu. Kalau nak beli kerusi baru ke, nak beli cushion baru ke, nak beli katil baru ke, nak beli kereta baru, just for the sake nak tunjuk sebelah rumah, sorry, out. Itu semua perangai lama. Perangai baru, you kena disiplin, you buat komitmen, dan you kena jangan nak berani-berani hutang lagi dah sekarang. Okay, so hutang-hutang kita tak main, kalau tak perlu janganlah. Okay, baik. So cerita punya cerita, ujung-ujungnya saya ada program namanya Dropshipper. So kalau boleh, you lepas saya berhenti nanti sekejap lagi habis cerita ni, you sign up dulu cepat-cepat. Yang ni antara saya punya orang panggil contribution, maksudnya sebagai pemberian saya. Tuhan dah bagi rezeki lebih sikit kat saya, Tuhan bagi untuk share dengan anda semua. You jangan malu dan jangan cuba nak belajar meluat-mulat kepada orang yang mampu. Saya ulang lagi sekali, bila you meluat kepada orang yang berada sedikit, you tak akan berada nanti. Jangan doa-doa apa-apa yang negatif. Kalau tak mau, senyap je. Yang lain you bantu dia orang, bagi semangat. Tak apalah, makcik nak duduk kat rumah saja, anak buat dulu. Okay, fine. Bagi kat anak, cucu you, sign up dari Dropshipper. Kalau tak mau dengan saya, cari founder lain. Ni satu cara. Mungkin ada cara-cara lain, you cari sendirilah. Sebab saya yang mampu buat, Tuhan bagi rezeki setakat ni, tolong kita sharing-sharing. Boleh tak boleh? Okey. Dan balik fikir tentang budak-budak tadi yang sampai makan nasi putih dengan kicap saja tu. Saya memang ada janji pada diri saya, dan tak perlu kita hebah berapa banyak kita sedekah dan sebagainya, dengan syarat you buat setiap bulan, setiap hari Jumaat. Tolong cari siapa saja, boleh bagi kat budak-budak hotel, boleh bagi kat Grab punya driver. Kalau dia minta kat you, bukan dia minta, bil dia kalau sekian, lebih-lebih tu bagi dia simpan. You kena buat semua ni. Boleh-boleh?
Okey. So saya minta maaf kalau saya tertegur pada mereka yang kalau terasa terguris sikit. Sebab apa, saya tahu bila saya tekan je suruh buat sesuatu, ramai orang kata, lah dok bolehlah cakap, no friend, you tak dengar cerita. You tak tahu bila orang pernah bankrupt, tak pernah bankrupt, macam mana dia sedih bila tak ada duit, macam mana dia sedih bila pergi tabung haji. Orang tabung haji kata, this is your last time you boleh buat keluar duit, lepas ni dah habis langsung. Macam mana? Jadi tuan-tuan sekalian, alhamdulillah you dapat faham. Kian salam pada semua. Semoga dunia anda sihat walafiat, dunia bahagia, akhirat syurga. Lepas tu siapkan otak kita supaya kita pandai let go yang lepas, ambil yang baru. Semoga anda feel good all the time. Terima kasih. Bye.